اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Beriman dengan qadarnya qadar Allah. Beriman dengan qadarnya qadar Allah. Beriman dengan makna mengetahui serta mengaku putus di hati, itu beriman. Berpegang kejap di akidah, itu iman. Dengan qadarnya, qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Baiknya, baik qadar, baik iman dan ta'ah adalah ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Dan jahatnya, jahat contoh kufur dan maksiat, datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Artinya bahawasanya sekalian perkara, sama ada elok baik seperti ta'ah atau keji jahat seperti maksiat, sekalian perkara hasil ia, berlaku ia, jadi ia sekian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah kita panggil qada, atas jalanan Imam Maturidi. Allah perbuat ni atas muwafaqah, atas bersetuju ataupun selaras kehendaknya, kehendak Allah pada sedia kala, selaras dengan ketentuan Allah pada sedia kala, selaras dengan ketetapan Allah pada sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah, Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan ilmu, telah menetap, telah menghendaki, telah menentukan, telah memetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Sampai saat berlaku perkara yang dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diputuskan oleh Allah yang bersifat dengan iradah, sampai masa berlaku, kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Ini tajuk rukun iman yang ke-6. Qadar ketentuan Allah, qada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian yang berlaku adalah qadar qada Allah. Sekalian yang berlaku qadar dan qada Allah. Hak ni kalau nisbah bercakap, semua cakap gitu belaka. Kalau nisbah bercakap, lepas tu pegangan bergantung kepada pemahaman kita. Nisbah bercakap, sekalian yang berlaku qadar qada Allah kedak. Sekalian yang berlaku qadar dan qada Allah. Cakap. Kadang-kadang sayang, qadar apa sebenarnya? Tak boleh nak jawab.
qada apa benda sebenarnya? Tak boleh nak jawab. Jadi macam mana nak berpegang? Apa qadar pun tak tahu, apa qada pun tak tahu, hanya pandai bilang. Kalau pandai bilang ni tak faham apa yang kita bilang. Burung apa tu? Burung tiung, burung apa? Burung tiung tau ke burung apa? Kalau kita ajar dia tu, dia boleh cakap, boleh jawab salam. Dia salam juga orang jawab dia ni. Pas cari, mana tu kan jawabnya? Tak, kena burung. Mana apa tu? Pandai sebut. Tapi apa benda yang disebut tak tahu. Pandai sebut sekalian perkara qadar qada Allah. Sekalian perkara qadar qada Allah. Baik jahat qadar qada Allah. Baik jahat qadar dan qada Allah. Siapa masuk? Kan orang jahat mari Tuhan juga. Mana kat mana pula tu? Walahal baik serta ngejahat. Jahat tu ada di tajuk rukun iman yang ke-6. Tu biasa terpesong bab ketentuan jahat. Satu laginya bab ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha tak ada di tajuk rukun iman yang ke-6. Itu kena hurah. Bab ikhtiar dan usaha. Kena hurah nak memastikan tidak berpegang dengan akidah Jabariyah ataupun Qadariyah, itu kena hurah. Adapun perkara jahat memang ada di tajuk rukun iman yang ke-6, khairihi wa syarrihi. Nabi kata baik qadar dan qada Allah, jahat qadar dan qada Allah. Sekalian perkara cukup dah. Hak Nabi bersabda wa tu'mina bil qadari kulli. Nabi kata, dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah sekaliannya. Ditakkidkan dengan kulli, sekaliannya. Tapi di hadis yang lain Nabi badalkan dengan khairihi wa syarrihi. Itu taudih, nak menjelaskan perkara yang datang dari qada dan qadar Allah ni baik dan jahat. Sama je tu. Khairihi wa syarrihi dengan kulli sama je. Kalau kata baik jahat qadar dan qada Allah, sekalian lah. Kalau kata sekalian tu qadar dan qadar Allah, baik dan jahat lah. Sebab ada hadis Nabi bersabda wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah baik dan jahat. Itu dipanggil badal, didatangkan badal untuk taudihkan, nak menjelaskan ketentuan dan perbuatan Allah baik, ketentuan dan perbuatan Allah jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Di hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, wa tu'mina bil qadari kulli. Tidak didatang khairihi wa syarrihi, kulli, ditakkidkan dengan kulli. Mana engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah sekaliannya. Tapi sama je lah. Kalau kata baik jahat, makna kesemua. Kalau kata kulis sekalian, baik dan jahat, tak lari dah tu. Tapi kita ambil dua-dua tu. Beriman dengan sekalian yang berlaku, baik dan jahat. Sekalian satu, baik dan jahat satu. Sekalian termasuk baik dan jahat. Sebut baik dan jahat bererti sekalian. Tapi dalam kitab ni wari dua-dua. Sekalian yang berlaku, sama ada baik, sama ada jahat. Wari dua-dua tu. Sekalian sama ada baik dan jahat datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita minggu yang keberapa tak tahulah. Barangkali belas dah ni. Belas minggu dah. Nanti masuk ke dalam pembicaraan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pada perbuatan. Cerita pula cerita. Bersalahan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah beri bekah. Perbuatan makhluk tak beri bekah. Cerita pula cerita tu. Sampai di wahdaniyah, keesaan Allah pada perbuatan.
Mana apa? Kesemua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang lain tak ibukah sama sekali. Cerita pula sini. Masuk kudrah dan iradah. Iradah lah. Hak panjanglah kitab Faridatul Faraid ni. Daripada wujud sampai ke wahdaniyah 2 muka surat. Lebih kurang. Daripada kudrah dengan iradah 2 muka surat. Ilmu sampai ke kaunuhu mutakalliman 2 muka surat. Wujud sampai ke wahdaniyah 6 sifat. Mukhalafah panjang juga. Mukhalafatuhu ta'ala lil awadi panjang juga. Wahdaniyah pun panjang juga. Tapi capur 6 sifat tu 2 muka surat dalam Faridatul Faraid. Tapi 2 muka surat ni 1 muka surat banyak mana tu ada-ada tu. Daripada sifat ilmu sampai kepada sifat kaunuhu mutakalliman. Ilmu sampai kaunuhu mutakalliman. Berapa sifat situ? Berapa sifat? 11 sifat. 11. 2 muka surat. Qudrah iradah dalam kitab kita ni 2 muka surat. Panjangnya di iradah. Pembicaraan rukun iman yang ke-6. Kemudian dalam kitab kita ni datangkan pula Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah didatangkan di dalam. Apa kita bila banyak kali kita ambil. Banyak kali kita ambil kesempatan untuk tekan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Itu atas qada masing-masing lah. Atas qada masing-masing. Saya pernah mengajar Faridatul Faraid satu masjid. Memang pesing saya dah, saya ulang. Hak rukun yang kenal ni panjang dah. Sampai di sifat qudrah iradah panjang pula. Ini bahagian masing-masing lah. Kalau setakat ingatlah ada semua. Pocik tu ada semua. Tak pernah mih yang kita kata ada semua dah kelah. Sampai ke habis kitab Faridatul Faraid. Kemudian dia mari jumpanya, dia kata, Ustaz, saya faham dengar hak dalam Terengganu FM hak Masjid Putih. Terengganu FM hak Masjid Putih. Hak malam kami. Saya faham waktu itu dia baru faham. Allah. Jadi Faridatul Faraid itu 3 tahun masa tepat tu. Habis Faridatul Faraid kuliah maghrib 3 tahun. Maknanya dia faham tak faham qada dan qada, dia dengar di Masjid Putih. Situ baru dia faham. Tak tahulah ajar pasal mana, tak tahulah. Orang payah nak faham. Orang ngajar tu dak kena letak orang kali. Ada orang dia dengar Masjid Putih setahun lebih. Dia pun hanya satu ustaz tu bercerita. Baru faham dia kata. Allah, kita ajar setahun lebih. Sekali ustaz tu ajar faham lalu dah. Baru faham. Sebenarnya setahun lebih tu dia tak mau terima je. Dia panggil ustaz tu hurah, ustaz tu pun hurah, sama dengan setahun lebih tu. Mana dia tak ada agak dalam. Gitu fahamlah sayanya. Tak sama ke dengan setahun lebih tu? Sama je. Tu apa tak boleh faham tu? Bukan dia tak faham, dia tak mau terima. Payah, tak logik. Bayangkan kalau hak dia panggil ustaz tu jadi hurah kod lain. Hak setahun lebih tu dia pakai dia tendang ke dia dah, dia pakai terus dah. Sebab hak dia panggil tu hak sama mengaji sama pondok, sama je huraian dia kalau pondok ni. Dia pun hurah. Gitu je. Lah. Dah lakukan ni setahun lebih dah. Tak boleh nak. Payah dia kata. Payah. Tapi sekali hurah je ustaz tu hurah. Kata kena panggil dia, kena buat raya. Padahal kita tahu dah sebenarnya. Tahu macam mana. Bukan dia tak faham sebenarnya. Dia tidak boleh nak menerima. Tapi apabila dipanggil orang lain, cerita benda yang sama, tak lari, maka gitu. Gitulah hak setahun lebih. Inilah kita ambil pengajaran molek. Kita ada bahagian ngaji juga kitanya. Hak kita salah, kita bertaubat dengan Allah. Macam mana hak anak cucu kita kalau dak heran benda gini. Kita ada bahagian. Umur kita panjang, kita dah belajar, salah kita sempat bertaubat. Kenapa kita payah nak terima? Sebab
kita duduk dalam keadaan hak zulmah tu tak nampak. Zulmah akidah terpesun ni tak ada ceritalah zulmah ni. Orang tak semayang pun zulmah kelam hati. Akidah salaf ni lebih kelam daripada orang tak semayang lagi. Itu kalau hak akidah dosa tu. Kalau akidah kufur, tak ada benda lah. Jadi payah terima masalah hak zulmah tu. Masalahnya dia bercanggah dengan hak logik akal yang kita duk pegang sama kini, berpandukan kepada hak akal. Mana akal ni pandang hak zahir. Pandang hak zahir ni kan, kita memilih, kita melakukan, kita memilih, kita melakukan, kita melakukan, berhasil. Jadi akhirnya pilihan perbuatan kita mutlak menghasilkan kerja pun hak kita semata-mata. Aku mana tu? Hak pegangan terpesong ke atau pegangan hak kufur? Sebab zahir dia gitu. Zahir dia gitu. Jadi kita pegang dengan hak zahir. Berpandu ke pandangan zahir dengan akal kita, akidah yang terpesong. Macam mana? Itu kadang-kadang payah tu. Tak apalah. Hak senang payah pun kita bersyukur kepada Allah. Tuhan beri peluang kepada kita nak mengaji akidah. Semayang bang tak pernah tinggal daripada muda lagi. Kita daripada mak ayah hak tekan semayang bang, tapi sayangnya bab akidah tidak ditekan. Tu sayang sangat-sangatlah. Bukan sayang sikit-sikit ya. Tekan semayang bang, akidah tak jaga, semayang bang tak ada nilai. Semayang bang tidak diterima oleh Allah. Kalau pegangan tu kufur, kena qada lagi ni semayang bang hak kita lakukan pada masa kita mula daripada umur balik, dalam keadaan akidah kita akidah yang kufur. Ada sikit sangat-sangat, tak banyak mana. Di tajuk rukun iman ke-6 ni cukup dah. Sekalian perkara baik dan jahat adalah qadar dan qada Allah. Qadarnya apa? Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat iradah telah menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara yang akan berlaku. Sampai saat berlaku sekarang, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kemudian tajuk kitanya adalah qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Yang berlaku di bumi, di langit, di dunia akhirat, kesemuanya perbuatan Allah. Apabila kesemuanya perbuatan Allah, berarti perbuatan makhluk tak bekas sama sekali. Bahkan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, tapi dalam kitab Arba'in fi Usuluddin penjelaskan seumpama tu tak lari daripada hak rukun kenal. Sekalian perbuatan Allah, berarti makhluk tak bekas. Dan kita Arba'in fi Usuluddin, jikalau berhimpun sekalian malaikat, malaikat makhluk Allah. Berhimpun sekalian syaitan, syaitan makhluk Allah. Berhimpun sekalian jin, jin makhluk Allah. Berhimpun dengan sekalian manusia, makhluk Allah. Berhimpun ke semua ni hanya untuk menggerakkan dan mendiamkan satu benda yang hanya sebesar zarah, nescaya lemah. Ni dah lagi apa daripada rukun iman kenal. Sebab kesemua perbuatan Allah, perbuatan selain daripada Allah tak bekas sama sekali, berarti makhluk lemah. Lemah ni kena faham ni. Lemah tak ada benda. Hak hakiki dia tak ada benda. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Tu je. Tapi kenapa tak boleh nak terima? Faham tak? Ada faham. Nak terima tu tak boleh. Sebab apa? Lama kening, selama kening. Dah ustaz kalulah usaha tak bekas, perbuatan saya tak bekas, saya tak mau kerja dah ustaz. Dia ayat gitu. Dalam kelas saya tak mau kerja dah ustaz. Kerja dia kait ke sawi. Kait ke sawi. Faham tak? Kait ke sawi ke bahasa standard panggil dia? Kita cakap kait ke sawi. Nah, kalau dalam buku panggil dia? Panggil kait kau? K-A-I-T, kait kelapa sawit. Dia panggil benda kalau dah buat bahasa buku. Kait. Ya ke? Kait kelapa sawit. Ambil kelapa sawit kata. Jadi dia kata dah usaha tak bekas ustaz, saya tak mau kerja. Dah tak bekas. Sebab apa lama ni saya buat kerja jadi, saya buat kerja jadi, terasa.
Ustaz wajib tak bekah. Saya tak kerja dah nak. Allah nak cerita mana kita tu. Hak bertanya tu bukan hak baru-baru nak sejik. Hak berulang ngaji belah-belah tahun. Pergi mengaji sejam lebih daripada kampung dia, tiap-tiap minggu pergi ngaji. Seminggu sekali. Sejam setengah baru sampai. Bayangkan jam setengah baru sampai. Naik motor. Mana? Naik motor. Ni sedap lah. Ni tak lepas daripada akaun. Kereta akaun. Mari dalam surah Al-Imam pun akaun. Tak kena panas-panas pun. Ni sejam setengah. Naik motor. Kalau panas-panas lah. Kalau hujan-hujan lah. Kalau panas-panas lah. Kalau hujan-hujan lah. Belah tahun dengar. Ni nak cerita. Ni pengajaran. Apa dia ngaji tu? Tu kita kira lah mengaji apa. Sampai ke belah tahun duk dengar. Bukan orang baru dengar. Dah kalau usaha tak ibu bekas tak ambil kerja. Kalau kita tak payah makan. Makan tak ibu bekas juga saya kata. Dah makan tak ibu bekas. Kenyang apa semua Allah buat. Dah semakan. Mati saya. Tuhan nak kodok kan mati dah tu. Buat gitu pun. Gaya gitu je lah. Tak sudah makan. Bukan kata kerja kek pesawit tak ibu bekas. Makan pun tak ibu bekas. Tak sudah makan-makan. Lepas tu mati saya. Tuhan nak kodok mati dah tu. Tapi dia tak boleh pasal dalam umum gitu. Dia kena muzakarah. Dia pun dia apabila nampak gitu, adalah ahli Jumaat tu hak pandai. Hak pandai tapi senyap je. Kalau kita kata kok tanya orang lain, dia orang dengar orang teliti tak. Dia tak ada dengar mana nampaknya. Tiba-tiba dia ilmu ni cukup dah. Dia kata tok dia ajar dah ke dia. Dia ayat tu orang dulu kan duduk ngetuk orang dulu kan dah tak adik-beradik ramai dia kan beriok ni kan jadi tak dang lah mak nak cara boleh ketuk jangan boleh ketuk tak lepas dah tak lepas dah nak ambil balah lah jawapan dia boleh ke dia dah jangan boleh ke dia tak ada harapan lah nak semula dah boleh ke dia wui sangat dah ambil ke dia tak boleh lah dia pegang dia tak boleh ambil balah nak ambil tapi dia ayat tu dia ajar ke dia. Jadi apabila kawan tu jadi keliru gitu, lepas dia tu mana mari minggu depan tu, okey dah dia. Sebab apa? Kawan tu cerita. Hari Jumaat tu lah cerita. Ceritalah begini. Simple je tapi dia jadi apa ni? Jadi blur. Jadi tak boleh bekah. Dah saya buat lama kena berhasil. Saya buat berhasil. Tak boleh bekah. Dia jadi macam Dia tak boleh jadi hak. Dia kalau gitu tak boleh masuk kelas gambar. Dia kena masuk kelas peralihan. Jangan suka ni. Yalah, dia kena ada kelas peralihan kan dia ada sekolah-sekolah kan. Dia kena ada satu cikgu untuk dia seorang ni. Balik sekolah dah balik belakang dah balik. Ni yang balik dulu. Ni dia kena suku ni. Sebab apa dalam ramai-ramai masa ngaji kelas tu dia tak boleh nak ikut. Jadi cikgu pun kata awak tak usah balik. Dia akan ajar suku. Gitu kan. Ini sama. Jadi kawan dia cerita. Lepas tu barulah kacau je. Sikit je. Lepas tu dia kata sebenarnya ustaz terlindung tu dia kata nipis sangat-sangat terlindung. Tapi walaupun nipis dia kata maknanya kalau walaupun nipis pun dia kata mana panggil apa? Hak payah nak cari tu lah. Nipis. Tapi payah. Tapi terbuka je sikit. Tak ada benda pun dia kata. Sudah. Faham boleh pegang. Sudah selesai masalah. Apa benda ni? Tu kadang-kadang jadi tu. Jadi dia payah nak terima. Sekalian perkara. Termasuk malaikat. Tak payah bukan. Kita arba'in malaikat, syaitan, jin, manusia. Sekalian bukan satu-satu ni untuk menggerak dan mendiamkan satu benda yang sebesar zarah. Nescaya lemah. Sebab apa? Makhluk lemah. Semuanya adalah perbuatan Allah. Ini tauhid, keesaan pada perbuatan. Itu saja. Ini pegangan kita. Jangan nak kata dah kalau gitu kau tak suat gapa-gapa lah. Tu pening kau tu.
Tak sebab apa-apa sekarang. Apanya? Berlaku di kita qada Allah ni setiap saat. Wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah Ta'ala sepanjang masa ada pekerjaan. Apa pekerjaan Allah? Kalau berlaku di kita sekarang ni. Itu semua adalah pekerjaan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sebut melepaskan apa yang berlaku di kita ni. Semua yang berlaku di kita ni setiap saat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Tapi ini pegangan bukan ingatan. Lepas tu sebut berulang kali, jangan pergi pada ingatan. Kalau pergi pada ingatan, lagi payah kita. Sebab apa? Tak ingat. Kita cerita bab mengaku putus di hati bukan ingatan. Saya tak ingat, nak ingat macam mana hati kita zulmah dengan dosa. Takkan timbul di ingatan kitanya. Yang berlaku di kita ni, duduk tak terbalik ni, Allah buat, tak akan ingat kitanya. Ni bangun je. Ingat tu. Bangun Allah yang buat. Oh, bangun Allah buat. Dan masa duduk tak terbalik tu sejam lebih, siapa buat? Jadi bangun je Allah buat. Dah. Semuanya Allah buat. Duduk terbalik Allah buat. Bangun Allah buat. Berjalan pun Allah. Itu pegangan kita. Ingatan di hati tak ada kita belaka. Hak cakap mulut cakap asbab. Saya duduk, saya bangun, saya berjalan, saya buat, saya tu, saya ni. Itu percakapan asbab. Tak ada apa-apa pun. Setakat pegangan kitanya, pegang kejap di akidah, sekalian yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i semula jadi, tidak ada. Macam sebut dah. Hak dah. Minggu lepas, terdahulu, tidak ada yang berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang pula dia kata, Allah kalau gitu kok saya duduk ngajar sains lama kenik. Oh tu dia duduk ngajar sains, ilmu sains. Dia kata dia mengajar ilmu sains kan. Mana? Ada cikgu sains sini? Ada cikgu sains? Kan cikgu sains kan? Dia punya kajian, dia punya apa semua tu. Begini jadi, kalau begini tak jadi, kalau begini jadi, kalau begini tak jadi kan? Sains. Dia kata, tak ada cerita Tuhan di situ. Itu Allah kata, apa pula pergi pada ilmu sains saja? Apa pergi pada ilmu sains saja? Sebab hak zahirnya, hak macam ilmu sains tu banyaklah. Bukan kata ilmu sains saja, ilmu apa ni? Ada tak ilmu kelas memasak? Kelas memasak, masak. Apa? Kelas apa? Kelas? Kelas memasak lah. Bukan kelas dia. Apa ni? Sains rumah tangga. Oh, sendik bunyi. Sains juga. Pasal apa lah? Itu sains rumah tangga. Dah sains buat kajian-kajian tu sains apa? Maknanya bukan hak ilmu sains tu saja. Hak tadilah. Orang ajar memasak. Ada cerita Allah? Tak ada. Bahang tu. Bubuh capur. Cukup dia punya sukatan, jadilah. Ada Allah tak situ? Tak ada. Bukan ilmu sains tu je. Apa nak takutnya? Semua ilmu sama je. Kalau mengaji ilmu pertanian pula. Kalau ilmu pertanian. Dia punya benih, dia punya baja, dia punya cara semar, cara tanam, cara jaga. Mana ada Allah? Kalau belajar pula ilmu baiki tu nah. IKM dulu dah. Kemahiran marah dulu kan jenis baiki tu. Tak kira baiki kereta ke motor ke barang elektrik ke. Ada Allah dah? Tak ada. Tukar barang ni, tukar motor ni, sambung wayar ni. Kalau dok takkan hidupnya. Ada Allah. Sama je. Tapi pegangan kita tetap dok. Semua yang berlaku tu Allah buat. Hak ilmu sains ke, ilmu masak ke, ilmu pertanian ke, ilmu baiki tu ke, itu hak zahir.
Hak zahir. Tak ada salah apa-apa pun. Tak kata hak ilmu, hak dunia tu lah. Ilmu fiqh pun sama juga. Ilmu fiqh. Air yang menghilangkan najis. Disebut dah Allah. Dah air. Kain yang menutupi warna aurat. Kain dah sebut Allah yang buat. Walah, yang menutup warna aurat perbuatan Allah. Kalau berpegang kain tu menutupi aurat kita secara semula jadi, bukan Allah yang buat, kafir ijma' ulama. Kalau berpegang. Tapi kita takkan berpegang seumpama tu. Sebab akidah kita semua yang berlaku perbuatan Allah. Maknanya bersih najis itu Allah yang buat, bukan air yang buat. Bukan air yang bercampur dengan benda suci sampai ke air itu berubah yang bersangatan. Macam air teh, air Milo, air sabun. Tu dipanggil air mutaghayyir tu. Itu bukan air mutlak. Tak pekoh kata berubah air itu dengan benda yang suci. Berubah yang bersangatan. Benda-benda suci, teh, Milo, sabun. Maka air itu tak panggil air mutlak. Benda tu ke yang merubah air? Teh, Milo, sabun ke yang merubah air? Tu makhluk air bekas. Berubah air tu Allah buat. Dah ada. Pak ustaz ngajar fiqh tu Allah buat ni. Jadi warna apa ni? Merah bukan teh buat. Jadi warna coklat bukan Milo buat. Jadi buih bukan sabun buat. Semua Allah buat. Ada. Ustaz fiqh ayat kau sebut Allah kita. Tak juga disebut teh, Milo, sabun lah yang menyebabkan air jadi berubah. Tak sama dengan musain. Sama je. Apa dia nak kait dengan musain? Itu ilmu zahir belaka tu. Sama kot ni zahir lah. Zahirnya air yang menghilangkan najis. Zahirnya pakaian yang menutupi aurat. Zahirnya teh, Milo, sabun lah yang menyebabkan air berubah. Kemudian kita berwuduk, jangan ada benda yang menghalang air daripada rata anggota wuduk kita. Apa bendanya? Getah, sisik, contohnya cat rumah tu lah. Itu semua benda yang menghalang air sampai kepada anggota wuduk. Maka tak ratalah air wuduk kita, maka tak sah wuduk. Adakah benda tu yang menghalang air sampai kepada anggota wuduk? Getah we bekas, sisik we bekas, cat we bekas. Tak. Allah yang menyebabkan air tak sampai tempat tu bukan kata getah, bukan kata sisik, bukan kata cat. Dah? Tak sama. Banyaklah hak sandar pada asbab. Kalau cerita bab fiqh banyak. Tapi ada tak? Masa ustaz ngajar fiqh tu digi kepada Allah yang buat. Tak ada pun. Apa beza dengan cikgu sains? Tuak jadi cuka dengan sendiri. Allah jadi suka dengan sendiri. Tuak jadi cuka dengan sendiri. Cuka nira tu lah. Maka cuka tadi dihukumkan suci. Kalau tuak jadi cuka kerana kita usahakan, kita bubuh obat supaya tuak yang tengah buih tu biar dia cepat jadi cuka. Sebab cuka habis dah, ramai orang nak ni, jadi bubuh obat. Maka tuak pun jadi cuka dengan cepat. Maka tuak tu, cuka tu tetap dihukumkan haram. Tetap dihukumkan najis. Tetap dihukumkan najis. Sebab apa? Sebab jadi cuka tu kerana kita buat. Adapun jadi cuka dengan sendiri, tuak tu hukum, cuka tu hukum suci. Akidah kita ada benda jadi sendiri. Ada benda jadi sendiri. Ya? Ada tak benda jadi sendiri? Kalau kita berpegang perkara itu jadi sendiri, bukan perbuatan Allah, apa hukum akidah kita? Tapi tuak jadi cuka dengan sendiri. Dengan makna kita bukan berubat untuk mempercepatkan jadi cuka. Beza dengan kita bubuh obat menyebabkan tuak tu cepat jadi cuka. Cuka tu kekal hukum najis. Mana obat itulah yang mencepatkan jadi cuka. Obat you kan? Ada betul? Kita bakal ada sebut dah Allah yang menjadikan tuak kepada cuka. Allah yang menjadikan tuak kepada cuka tu cepat. Ada semua kait dengan jadi cuka dengan sendiri,
jadi cuka cepat dengan buah ubat. Itu semua sandar pada asbab belaka. Macam ilmu sains. Pegang kita, semua yang berlaku. Sama ada tuak jadi cuka tu lambat, sama ada tuak jadi cuka tu cepat, zahirnya kita buah ubat. Semua yang berlaku, Allah yang buat. Makhluk tak bekas sama sekali. Itu pegangan kita. Dia main, oh ya Ustaz. Dah saya masa mengajar sains, kena cerita dah Allah ni. Kalau nak cerita lah kata. Sebab tu Kak Gi tak ada panggil cikgu lah, panggil ustaz pula. Cikgu sains, panggil ustaz sains. Tak ada panggil cikgu dah lah. Oh tu ustaz lah pula cerita bab tauhid tu. Ustaz lah cerita bab pegangan. Tapi kalau dia berasa macam nak selit sikit, selitlah nak selit pun. Tapi kalaulah asasnya tidak ada, cerita hak pegangan gitu, asal tak ada, hak sains tu payah dah nak faham. Cerita pula hak akidah ni, akhirnya tak tahu ke satu budak tu. Sains budak reti. Bab akidah pun dah reti. Bab akidah dah ustaz hak ngajar. Akidah kita macam mana? Ustaz tu nombor 2, hak nombor 1 mak ayah. Bukan ustaz, mak ayah. Ustaz tu tolong kita je. Hak besarnya mak ayah kena ajar akidah ni. Cuma kalau ustaz tolong ajar, lega kita mak ayah. Tapi kewajipan sebenar mak ayah bukan ustaz. Mana kalau ustaz tu ajar tak cukup, mak ayah kena pastikan. Kalau ustaz tu ajar cukup, anak tidak boleh mengikuti, mak ayah kena pastikan. Sebab itu kewajipan mak ayah. Jangan mak ayah kata, kita tak mau cara dah, ustaz tu lagi kena soal dia ni soal di pada masyarakat. Apa pula ustaz tu ni, kita lah mak ayah yang bertanggungjawab. Cuma ustaz tu tolong. Tapi itu tanggungjawab kita, kena pastikanlah ilmu tu cukup dan anak kita boleh menerima, boleh turut ilmu tu. Balik pada hak tanggungjawab sebenar lah mak ayah. Semua perkara sama je. Semua ilmu sama je. Asbab belaka. Sandar kepada asbab. Pegangan tetap dah segala-gala perkara berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala. Segala-gala yang berlaku perbuatan Allah tu pegangan kita. Hak ingatan sebut sama-sama dah. Hak bercakap itu bercakap asbab, tak ada salah tu. Bercakap sebab tak ada salah. Ni orang agama juga. Saya pernah sebut sebelum ni. Dia ni dapat mengurangkan kematian. Hak ceritanya hak haji baru ni. Masa buat haji baru ni lah. Jadi pihak berkenaan buat haji ni kata kami dapat mengurangkan kematian. Dia punya apa? Statistik. Maknanya kalau hak tahun lepas kematiannya ramai mana, tahun ni kematiannya jadi tak ramai tu lah. Kami dapat mengurangkan kematian jemaah haji. Apa masalah? Orang pun bidah balik. Ini semua ambil kerja Tuhan lagi ni. Apa ni tak ada akidah ni dia kata. Boleh mengurangkan kematian. Hebatlah dia ni boleh mengurangkan kematian. Ini semua ambil kerja Tuhan belaka ni. Orang tak ada akidah belaka ni. Orang agama tu kata kepada orang yang mengatakan dapat mengurangi kematian tu, orang tu tak reti akidah. Sebenarnya siapa tak reti akidah? Dia kata dia dapat mengurangi kematian berbanding dengan tahun lepas. Maknanya tahun ni itu semua itu usaha asbab kita. Hakikinya itu usaha asbab kita pun Allah yang lakukan. Jadi mungkin tahun ni dia lebih sikit lah. Lebih sikit bab kesihatan, bab apa semua kan. Kan kerja tabagi kan semua tu. Kerja ni panggil asbab zahir lah ni dia panggil. Jadi dapat mengurangkan kematian nak banding dengan hak tahun lepas. Statistik dia. Bukan kata Tuhan letak tahun ni mati 100 orang. Kita lawang tetapan Tuhan, kita mati 60 orang dia. Gitu. Maksudnya gitu. Apa makna awak dapat mengurangkan kematian?
Saya dapat mengurangkan kematian. Sebab di ilmu Allah, Allah letak mati 100 orang. Saya buat mati 60 orang je. Tu baru Tuhan baru tu. Gitu ke maksud dia? Orang agama juga ni hak bidah balik. Ini orang ambil kerja Tuhan ni. Ini orang tak erti akidah. Kena orang hak bidah tu. Hak tak erti akidah. Sama je. Dapat mengurangkan ini kematian masa perayaan. Samalah juga. Dapat mengurangkan wabak denggi. Samalah juga. Dapat mengurangkan buta huruf dalam masyarakat. Dapat mengurangkan kemiskinan dalam masyarakat. Apa makna dia? Maknanya apa? Maknanya Tuhan letak mati aksiden masa perayaan ni ramai. Tapi dia pisau jadi Tuhan tu tak jadi. Gitu. Tuhan letak dengginya banyak. Tapi dia usaha waktu Tuhan kata denggi banyak tu tak jadi banyak. Gitu. Itu maksud apa? Hak hakiki di ilmu Tuhan tak ada orang tahu. Hak ni kita usaha, tanggungjawab. Ini tanggungjawab pihak berkenaan. Macam mana ni masa perayaan untuk memastikan maknanya kemalangan kurang berlaku. Itu asbab je. Tapi apabila sampai masa kemalangan kurang berlaku, kematian dapat dikurangkan, itulah qada dan qada Allah. Itu tanggungjawab mereka. Kalau bab kesihatan pula, mereka bertanggungjawab untuk memastikan denggi kurang contohnya. Maka nak banding dengan tahun lepas dengan tahun ni, statistik dia kurang denggi contohnya. Bukan dia hak lawan Tuhan. No. Itulah kita usaha, itulah qada dan qada Allah. Hak last baru nimbul timbul. Berkahwin di bawah umur. Memusnahkan memusnahkan masa depan kanak-kanak. Dia panggil kanak-kanak, kita tak panggil kanak-kanak dah kalau budak tu balik. Mana dia kata berkahwin di bawah umur. Di bawah umur ni bukan belum balik. Maknanya umur dia lelaki 18, perempuan 16. Tahu kan gitu? Lelaki 18, perempuan 16. Tiba-tiba ada satu mufti, dia nak mencadangkan biar lebih rendah daripada 16 hingga 18. Ni mufti, dia ada cadang. Ialah sebab sekarang ni berlakunya macam-macam. Sekolah rendah pun berlaku macam-macam. Kalau rendah ni Jahannam umur 12 ada. Hak umur 12 ke bawah ni pun berlaku macam-macam dah. Ada tu. Kita waktu ni tahu tak sebenarnya realiti masyarakat. Zaman dulu, masa kita dululah. Saya ni dok tua mana lagi? Mungkin ada orang lebih tua. Tak berasa tua. Berasa muda semacam. Mana masa umur 12 zaman dulu, tak reti lagi, tak reti lelaki puang ke benda tak reti. Dan masa sekolah dulu lelaki luar pendek je. Orang puan pakai skirt je. Skirt ni bukan bawah lutut, atas lutut. Rehat dia main buah kaki gitu. Lepas tu nampak tu dia main buah kaki. Bawah tu buka tu. Tak apa, tak ada cara pun. Tak ada konsep. Dan dia pakai skirt atas lutut. Dia duduk bawah tu kan, kaki duduk bawah ni, kaki ni duduk atas. Lepas tu dia pegang kaki kawan dia. Lepas tu saya ni lompat Haji main gitu. No, bawah. Luar dalam tu cerita luar dalam tu. Memang nampak terang-terang lah. Tak ada caranya. Sebab apa? Masa tu umur 12 tahun. Hak lelaki pun dah sunat lagi masa tu. Dah sunat lagi, nak sunat masuk kolam menengah baru sunat. Baru berkhitan. Kan gitu. Habis jam 6 nak masuk kolam menengah baru berkhitan. Ke mana? Ke berkhitan dekat nak bini dah. Zaman dulu dia nak bini bawa berkhitan. Lawan untuk muding, lari tu muding. Tak, nak bini bawa berkhitan. Ni berkhitan hak abang, hak adik pun berkhitan. Dan ni masuk klinik, keluar senyum je.
Dia kata, demam. Dah berhitam. Gitu je berhitam. Mana budak tu keluar tersenyum je. Sekarang ni tak takut-takut dah. Dah duduk tak main takut apa. Orang kata bubuh atas patah pisang, dia pun geting, dia pun taki. Kalau salah menggerak, habis paruh dia kata. Dia tak main takut pun dia. Dia macam taki atas batang pisang. Takut lah ni. Mana zaman dulu umur 12 ni tak tahu apa lagi. Umur 12 tak tahu apa lagi. Tapi sekarang kalau tanya cikgu-cikgu kalau rendah jadi macam-macam lah. Hak kalau melengah suruh cerita lah. Tak rendah. Jadi adalah mufti dia nak cadang 18 dengan 16 tu dia nak kurang lagi. Nak kurang lagi hak 18 dengan 16. Adalah pihak berkenaan mengatakan bahawa berkahwin di bawah umur dipanggil punah masa depan ke gitulah kanak-kanak. Sama ada kenyataan dia betul ke tak betul, kita boleh bahas tu. Kita boleh bahas. Betul ke tak betul kenyataan dia tu, punah masa depan kanak-kanak tu. Betul ke tak? Kita bahas lah. Punah ke tak punah, asbab kita panggil. Kita bahas. Hak mu kata tu ada fakta ke tak? Hak mu kata punah-punah tu. Sebab hak berkahwin di bawah umur ni bukan benda yang berlaku semua gitu. Dan pula bukan kata agama memerintahkan berkahwinlah kamu masa budak-budak. Tidak. Tapi ada kes-kes yang tertentu memang perlu dikahwinkan lebih cepat. Apabila berlaku dah perkara-perkara yang kita minta berlindung tu, nampak kena lagi dah. Kahwinkanlah. Tapi kalau kahwinkan budak puan budak lagi, bukan berapa budak balik dah. Hak pasangan dia lelaki pun budak lagi, tak pandai lagi nak atur kehidupan. Nanti tengoklah macam mana. Mana lebih baik. Hak lepas berlaku ni, kita yang paling besarnya kita nak benterah daripada awal. Hak ni hak apa panggil apa ni? Hak hasilang dia dah. Yang sepatutnya pihak berkenaan kena atur molek supaya tak berlaku perkara-perkara yang seumpamanya. Macam mana supaya tak berlaku ni? Balik kepada hukum agama. Balik kepada hukum agama, insya-Allah selamat. Dan sekarang ni hukum agama tak ada hukum agama ke? Majlis surah besar, tak ada agama apa? Nak ada agama macam mana? Kalau orang majlis surah sendiri pun kadang-kadang akidah pun tak erti. Mayabang pun tanpa ilmu tasawuf pun tidak ajar. Akidah tak erti, fiqh tak erti fardhu ain, tasawuf tak erti fardhu ain. Semua hak tak erti ni sekolah belaka ni. Sekolah belaka hak tak erti ni. Mana apa ni? Sekolah tidak mencukupkan ilmu fardhu ain. Pihak berkenaan kena pastikan sekolah dicukup ilmu fardhu ain, dia biar erti agama. Jadi budak ni, jadi pelik-pelik ni sebab tak ada ilmu agama. Mana buktinya? Bukti kita orang tua ni. Hadut masjid dah tu pun tak erti ilmu agama. Walahal semuanya sekolah belaka. Mana balik pada agama. Macam nak pastikan supaya tak berlaku macam-macam. Kemudian mana tutup benda-benda yang mungkar, yang membangkitkan syahwat, membangkitkan keinginan. Ni dah benda-benda yang membangkitkan syahwat, keinginan dengan konsertnya, dengan apanya. Kemudian kalau sekolah-sekolah pula dia ajar pula bercampur lelaki perempuan, akhir tak madu dah lelaki perempuan, bukan digalakkan pula, makna berbincang pelajaran lelaki dan perempuan. Jadi semangat sikit belajar sebab lelaki dan perempuan. Lepas tu nak kawal macam mana? Nak kawal macam mana? Tu nak sesat tu. Hak tu kewajipan pihak berkenaan. Macam mana? Dan sekarang ni tidak balik pada agama, jadi macam-macam. Hak jadi macam-macam itulah akhirnya terpaksa dikahwinkan. Bukan nak kahwinkan di bawah umur. Adalah asbab-asbab hak kes terpencil. Bukan kesemuanya. Hak jadi kecoh tu berlaku di Kelantan. Berkahwin pun di Potoni. Nak jadi kecoh satu Malaysia, hanya satu kes. Tak ada lagi kes terpencil yang lain. Tetapi apabila tengok statistik,
hak minta kebenaran daripada mahkamah sebab 16 umur perempuan, lelaki 18. Tapi ibu bapa boleh memohon di mahkamah untuk kahwinkan sebelum cukup umur. Boleh minta di mahkamah. Tiba-tiba keluar statistik hak memohon di mahkamah untuk berkahwin di bawah umur bukan orang Islam hak paling ramai. Bukan orang Islam hak paling ramai. Ya. Termasuk orang-orang asli, termasuk orang Sabah Sarawak, hak duduk orang tu hak mana hak ada kaum-kaum, hak duduk rumah panjang tu semua tu. Ni hak paling banyak mohon di mahkamah untuk kahwinkan anak di bawah umur. Maknanya bukan orang Islam kita hak paling ramai. Keluar statistik. Hak mohon di mahkamah. Jadi nak tuju ni pada orang Islam. Berlaku pula di Kelantan, dia nak tuju ni. Tu ada agenda lain waktu sebenarnya. Tapi perlu statistik hak mohon di mahkamah, hak ramai ni hak bukan Islam. Dia mohon nak kahwinkan anak dia di bawah umur. Itu bab peraturan. Cuma saya nak balik pada persoalan tadi. Pihak tu berkata bahawa berkahwin di bawah umur memusnahkan masa depan kanak-kanak. Itu kita bahas. Betul tak betul hak kenyataan dia. Tiba-tiba orang agama juga mai komen pula. Bapa, mu Tuhan ke? Mu tahu musnah masa depan. Ni. Dia cerita tu hak asbab ikut pandangan dia. Hak benda akan datang kita tak tahu sama ada masa depan dia cerah ke masa depan dia gelap ke, kita tak tahu mana akan datang. Tapi bagi pandangan dia, asbab berkahwin bawah umur ni boleh menyebabkan gelap masa depan. Itu asbab. Tapi benda masa depan masing-masing tak tahu. Macam kita ni. Atas situlah belajar cerah masa depan. Kalau atas situ belajar gelap masa depan. Awak Tuhan ke? Tahu masa depan? Gitu? Jawab gitu? Tak. Ini cerita asbab. Tak. Maknanya kalau kita kata kok duduk Terengganu tak ada kerja, gelap masa depan. Awak gilah duduk KL kerja banyak barulah cerah masa depan. Mai duduk kapung je kelulusan tinggi tapi duduk Terengganu mana ada kerja. Gelap masa depan awak hidup pelupun baru cerah masa depan kerja banyak. Awak Tuhan ke? Nak tanya gitu. Mu Tuhan. Mu tahu gelap cerah masa depan. Ini kita cerita asbab. Lepas tu ada pula tanya, dia ngaji mana? Hak kata berkahwin, kanak-kanak berkahwin ni gelap masa depan. Dia mengaji mana? Macam tak ngaji agama. Tak tahulah kamu tu ngaji agama. Kita mau cerita hak ni ngaji agama tak ngaji agama. Lepas tu ada pula kata, dia tak ngaji akidah. Hak cakap berkahwin kanak-kanak ni, berkahwin bawah umur, punah masa depan kanak-kanak. Orang bidah, dia tak ngaji akidah. Apa dia tak ngaji akidah? Lepas tu dia kata punah masa depan tahu sangat. Siapa sebenarnya tak ngaji akidah? Ya pastinya orang hak bidah tu tak ngaji akidah. Dia kata kawan tu tak ngaji akidah. Kawan tu kata kahwin bawah umur punah masa depan. Dia kata orang tu tak ngaji akidah. Sebenarnya dia yang tak ngaji akidah. Cerita asbab saja ni. Kita dah cakap asbab dah ke ni. Cakap asbab. Mung ni kalau main malah pasal ni kok. Gelap masa depan orang ni. Anak tu kata, mak ajak kita ke mak? Gitu. Dah. Sedap dia kata anak dia gelap masa depan. Dah malah. Belajar malah main je kerja, geng je, komputer je, gelap masa depan orang ni. Anak pun kata, mak tak ngaji akidah. Gitu. Mak Tuhan ke? Gitu. Hak mak kata tu hak asbab zahir. Pegangan kita ni tetap ada. Sekali yang berlaku sekarang, di masa akan datang, kesemuanya qada dan qada Allah tu pegangan kita dah.
Kena cakap gitu. Mana kita cakap kan, nak berjaya di masa akan datang, kena bergiam-giam. Kalau tidak bergiam-giam, awak gagal masa akan datang. Tuhan tahu akan datang. Tak ngajak akidah orang panggil gitu. Dok. Cuma tadi pihak berkenaan kata bukan orang umur punah masa depan. Kalau kita tak setuju dengan pandangan dia asbab gitu, kita bahaslah bab tu, bab asbab tu. Kenapa kamu kata punah masa depan? Tu bab apa tu? Bahas bab asbab. Bahas bab asbab. Samalah juga. Kita kata kita kena tukar kerajaan. Barulah cerah masa depan. Tahu mana? Masa depan. Lok kau punuh. Tahu mana kau punuh? Ada lok kau punuh. Lok kau punuh. Mana punuh dah kau punuh. Tahu mana kau punuh? Tuan. Dah kita cerita hak zahir. Cerita hak zahir. Akan datang kita tak tahu. Jadi nak cerah masa depan kena ubah. Kalau tak ubah, gelap masa depan. Tahu cerah gelap masa akan datang. Mu Tuhan ke? Tak ngajak akidah ke? Dah, kita cerita asbab zahir. Tak ada apa-apa ya. Saya sebut bidah-bidah balah ni, orang agama juga. Siapa setakat boleh mengurangkan kematian ahli jemaah haji? Oh, ni orang semua tak ada agama ni, tak ada akidah agama ni. Oh, dia jadi macam Tuhan pun boleh mengurangi kematian. Kata apa benda jadi apa ni? Orang panggil kok sasar ada orang lalu ni. Sasar orang panggil gitu. Ini panggil apa ni? Asbab zahir belakang. Cakap kok asbab zahir. Kita belajar ilmu pun, ilmu sains ilmu apa pun, belajar asbab zahir. Itu usaha. Tapi pegangan tetap dah. Itu je. Jangan salah faham tu, bukan makna kita setuju dengan pandangan kata kahwin bawah umur tu pernah masa depan. Bukan maksud setuju di situ, bukan. Sebab agama kita pun tidak melarang. Lepas tu macam mana yang lebih baik tak baik, atau tengok pada keadaan lah. Tengok pada keadaan. Sebab pihak-pihak berkenaan ni hidup sibuk, berkahwin bawah umur, punah masa depan. Hak berlaku macam-macam bawah umur tu tidak peduli. Kalau berkahwin jadi sibuk, berkahwin bawah umur, punah masa depan. Hak berlaku macam-macam bawah umur, tak ada sibuk-sibuk pun. Kira mana bawah umur mengandung? Bawah umur ni mana bawah umur 16? Kira mana mengandung bawah umur 16? Apa dah sibuk tu? Dia sibuk hak nak berkahwin. Itu kepada mak ayah dia nah. Mak ayah dia tak nak buat dah. Tak boleh nak kontrol dah. Misalnya. Lepas tu, pergi kahwin je lah. Kata macam mana ni pasangan ni? Masa-masa budak ni. Pandai ke tak pandai? Mak ayah dia tolong pula dah, benda tu dah terlanjur dah. Pilihan yang terbaik ke kahwinkan? Kalau kita pisahkan, kita atur di tempat pemulihan, tak lebih baik, bincanglah tu. Kalau kahwinkan pun nampak pasangan dia, hoknya berat-berat, hok punuh ada. Lepas tu macam mana? Pisahkan atau tempat pemulihan. Itu lebih terbaik. Tu pulang tu. Atau boleh bahas tu. Atau boleh bahas tu. Cuma yang saya nak sebutnya, hanya semata-mata kata berkahwin di bawah umur, punah masa depan, mung Tuhan ke? Ngaji mana dia tu? Dia tu tak ngaji akidah tu. Hak tu hak jadi masalah. Jadi hak asbab atau asbab, tapi asbab yang berlaku pada kita semuanya adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan buat asbab sepanjang masa. Ni sekarang ni kita belajar ni, buat asbab. Sama masa kita faham tu Allah buat, bukan asbab kita buat jadi pandai faham erti tu. Kita belajar buat asbab.
Kemudian kita faham nampak erti. Itulah qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan faham erti je qada Allah. Asbab kita belajar tu pun qada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya qada Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Mana kita buat asbab semua. Kaki nak balik buat asbab pula. Asbab maksud sunnah kehidupan kita. Sebab berlaku sepanjang masa. Tapi apa yang berlaku tu kesemuanya adalah qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala, akidah kita. Payah. Diingatan tidak ada sebut berulang kali dah. Bab ingatan, bab kekuatan dalaman masing-masing. Itu bukan perbicaraan akidah, itu bukan perbicaraan rukun iman, hak bab. Ini ingatan di hati, menjiwai di hati, itu dipanggil maqam ihsan. Itu maqam ihsan. Maqam muraqabah ke, maqam musyahadah ke, itu cerita bab maqam. Cerita bab iman, kita mengaku putus di hati, percaya sepenuhnya di hati akan bahawa sekalian yang berlaku adalah datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan ilmu, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Gimana? Kira pun ada lagi lah perkara bab qada ni. Seminggu lagi dah. Tamu-tamu royak seminggu dah seminggu royak. Dia kata tak pula. Hari minggu depan tak habis lagi, minggu sekali lagi pula. Hak untuk masing-masing. Waktu mudah je. Kita biar ambil faham molek, kita boleh menyampaikan. Kita menyampaikan ilmu satu kalimah lebih baik daripada ibadah setahun. Satu perkataan yang kita sapar, kita ajar satu perkataan lebih baik daripada ibadah setahun. Satu perkataan. Dan nak ajar siapa? Ajar siapa lagi? Ajar anak, ajar cucu, cakap dengan adik-beradik, cakap dengan kawan-kawan. Ajar bab ilmu agama. Pengajar tu. Tak semestinya ada kitab depan, tak semestinya ada pen. Kita cakap, kita menyampaikan agama. Hak agama tersapar pula akidah pula. Berapa mata betul cakap? Sepatah seperti ibadah setahun. Sepatah satu kalimah. Tak ambuh kita setakat akidah kita comel clear molek. Tapi nak nyapa, nak cerita pun tak pandai. Setakat lepas diri dia. Mana bahagian kita nak menyampaikan? Bila kita cerita, dia pun berpegang dengan akidah yang sebenar. Pegangan dia tu pahala besar. Kita ni boleh pahala semua dia duduk pegang tu. Kita duk cerita ke kawan kita, ke anak-beranak kita cerita, dia pun pegang akidah sebenar. Pahala besar bagi dia. Inilah di antara ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Kita boleh pahala berpanjangan hak pegangan dia tu. Hak pegangan dia betul tu, mari daripada kita duk ajar, duk bagi panduan. Kita boleh pahala, mati dah kita pun, dia pegangan hak sebenar, kita boleh pahala walaupun kita mati. Ilmu yuntafa'u bih tu, ilmu yang ambil manfaat. Salah satu dari tiga perkara yang tidak akan putus walaupun kita mati. Biasa patah tu. Bukan setakat untuk sendiri simple je. Biar kita boleh cerita juga dengan akidah yang terpesongnya macam mana. Nak comel akidah terpesong tu pun kita boleh tahu nama dia. Qadariyah ke, Jabariyah ke, Tabaiyin ke, kita boleh cerita. Nama-nama hak akidah yang terpesong. Jadi insya-Allah depan kita lagi hak berkaitan dengan qada, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Wallahu